Halo murid-murid, kita berjumpa lagi. Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sehat walafiat dan gembira bersama ahli dan keluarga. Oke, kita teruskan bab 3, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. 3.1 maksud visi, misi dan objektif perniagaan. Terangkan maksud visi, misi dan objektif perniagaan. Oke, jadi kita teruskan. Biasanya sesebuah perniagaan, sebelum kita memulakan perniagaan, usahawan perlu menetapkan visi, misi dan objektif dalam kurungan VMO, perniagaan. VMO ataupun visi, misi, objektif perniagaan ini perlulah selaras dengan matlamat yang ingin dicapai oleh perniagaan tersebut. VMO perniagaan biasanya adalah berbeza mengikut jenis perniagaan. Mari kita lihat secara terperinci maksud visi. Apa itu visi? Biasanya kita panggil sebagai pernyataan umum tentang penubuhan sesebuah organisasi. Dan visi ini melibatkan perancangan jangka panjang, paling minimum pun 5 tahun, dan memastikan hala tuju perniagaan berada di landasan yang betul. Biasanya visi misi ini dalam keadaan yang ringkas, padat, dan jelas. Misi pula menjelaskan tujuan dan matlamat utama organisasi. Dan biasanya merupakan ketetapan melaksanakan aktiviti perniagaan. Dan seterusnya apa itu objektif? Merupakan matlamat atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Dan sasaran ini adalah khusus dan boleh diukur. Dan objektif ini biasanya mempunyai ciri-ciri SMART, S-M-A-R-T, ataupun secara terperinci, spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time frame. 3.2 perbandingan visi, misi, objektif beberapa perniagaan yang berbeza. Terangkan perbandingan visi, misi, objektif beberapa perniagaan yang berbeza. Kita akan lihat OBU, OBBU, dan pertubuhan sukarela. Kita lihat aspek yang pertama dari segi aktiviti. Bagi OBU, biasanya dia mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Manakala OBBU ini dia memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Dan aktiviti bagi pertubuhan sukarela merupakan program aktiviti secara sukarela. Dari segi aspek penetapan visi, misi, dan objektif, VMO, untuk OBU, sudah pasti dia memaksimumkan keuntungan. Ini merupakan matlamat utama. Manakala OBBU, memberi dan menjaga kebajikan ahli ataupun masyarakat. Bagi pertubuhan sukarela pula, dia memberikan perkhidmatan kepada ahli dan juga masyarakat. Kita lihat aspek yang ketiga yaitu sumber keuangan. Di mana OBU memperolehi modal daripada simpanan, pinjaman, ataupun keuntungan perniagaan. Bagi OBBU ini biasanya mendapat pembiayaan kerajaan, ataupun sumbangan daripada iuran keahlian. Manakala pertubuhan sukarela pula biasanya sumber kewangan ini diperolehi daripada iuran ahli. 3.3 ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan. Bandingkan objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang perniagaan. Baik, kita lihat perbandingan yang pertama yaitu persamaan. Kita lihat persamaan objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang.
Okey, persamaan yang pertama ialah dibentuk oleh pihak pengurusan. Okey, yang kedua iaitu sasaran ke arah visi dan misi. Dan persamaan yang ketiga dibentuk memenuhi ciri-ciri SMART. Jadi ini merupakan persamaan di antara objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Okey, kita lihat dari segi perbezaan. Okey, objektif jangka pendek dibentuk oleh pengurusan bawahan. Dan biasanya tempoh kurang 5 tahun dan melibatkan perancangan harian. Manakala objektif jangka panjang dibentuk oleh pengurusan juga tetapi di bahagian atasan. Pengurusan atasan. Kemudian tempoh lebih 5 tahun dan melibatkan perancangan yang lebih menyeluruh. Terangkan ciri-ciri SMART, S-M-A-R-T. Okey, kita lihat satu demi satu. Okey, kalau kita lihat gambar ini, SMART merujuk, masing-masing mempunyai maksud. S merujuk kepada spesifik, M measurable, A achievable, R realistic, and T ialah time frame, timely. Okey, kita lihat yang pertama, spesifik, S. Okey, jadi dia merujuk kepada penyataan objektif secara khusus, jelas dan konkret. Okey, objektif ni dibentuk di setiap bahagian fungsi organisasi. Okey, kalau organisasi itu mempunyai 4 bahagian fungsian, jadi keempat-empat bahagian fungsian ni ada objektif dia. Okey, yang spesifik. Okey, kita lihat contoh. Syarikat Proton menyasarkan jualan kereta sebanyak 100,000 unit pada tahun 2021. Okey, jadi kalau kita lihat di sini dia lebih spesifik lah. Okey, kita nampak dia punya objektif lebih khusus bahagian pengeluaran. Okey, kita lihat yang kedua, measurable ataupun dalam bahasa Melayu boleh ukur. Okey, penyataan objektif ni boleh diukur secara kuantitatif. Penyataan objektif ni juga boleh diukur secara kualitatif. Okey, memudahkan perbandingan pencapaian sebelum dan selepas sesebuah organisasi perniagaan. Dan contohnya kalau kita lihat syarikat Proton menyasarkan jualan kereta jenis X70 sebanyak 5,000 unit pada tahun 2021. Kalau kita lihat di sini dari segi kuantitatif dia menyasarkan 5,000 unit. 5,000 unit ini sudah merujuk kepada kuantitatif. Okey, kita lihat yang ketiga, attainable ataupun boleh dicapai. Okey, penetapan objektif ni adalah berdasarkan sasaran yang boleh dicapai. Okey, dengan andaian semua pekerja menggemblengkan tenaga berdasarkan sumber yang ada. Okey, contohnya syarikat Pearl 2 menyasarkan pengeluaran kereta jenis Myvi sebanyak 50,000 unit pada tahun 2021. Okey. Jadi objektif di sini kita nampak adalah boleh dicapai iaitu mengeluarkan 50,000 unit sepanjang tahun 2021. Baik, kita lihat yang ketiga iaitu realistik, dalam bahasa Melayu munasabah. Okey, apa itu realistik? Penetapan objektif ke arah peluang tidak mustahil dicapai. Okey, dengan andaian mempunyai sumber manusia dan juga sumber fizikal yang mencukupi. Contohnya, syarikat Pearl 2 menyediakan kualiti produk
dan harga mampu milik. Okey, jadi dia punya objektif ni menunjukkan realistik ataupun munasabah dengan menunjukkan harga mampu milik dengan kualiti produk yang ada. Okey, seterusnya time frame ataupun jangka masa. Okey, penetapan objektif ada tempoh masa tertentu untuk dicapai. Okey, boleh terdiri daripada masa dari segi jam, hari, bulan ataupun tahun. Okey, kita ambil contoh yang lebih kurang sama. Contohnya, syarikat Perodua menyasarkan pengeluaran kereta jenis Myvi sebanyak 50,000 unit tahun 2021. Jadi, di sini time frame di sini kita nampak pada tahun 2021 dari segi tahun dia menyasarkan 50,000 unit pengeluaran. 3.4 tujuan penetapan visi misi objektif perniagaan sebagai panduan. Terangkan tujuan penetapan visi misi dan objektif perniagaan. Okey, kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama, tujuan penetapan visi. Okey, biasanya dilakukan dalam bahagian pengurusan strategi. Pencapaian visi sekurang-kurangnya 5 tahun. Okey, bertujuan semua pihak dalam organisasi memahami dan cuba mencapai visi yang telah dirancang. Okey, dan seterusnya bertujuan membolehkan para pekerja mengetahui peranan dan tanggungjawab yang perlu dilakukan. Yang kedua, tujuan penetapan visi. Okey, biasanya dibentuk berdasarkan matlamat yang telah ditetapkan dalam visi. Okey, bertujuan menerangkan aktiviti-aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan. Seterusnya bertujuan memudahkan pihak pengurusan mengagihkan sumber ke setiap bahagian yang terlibat. Okey, kita lihat yang ketiga iaitu tujuan penetapan objektif. Okey, merujuk kepada matlamat ataupun sasaran yang ingin dicapai. Sekurang-kurangnya satu objektif daripada ciri-ciri SMART. Okey, dan kita lihat dia sebagai satu ukuran kejayaan ataupun kegagalan perniagaan. Antara lain bertujuan menjelaskan perkara-perkara yang perlu dicapai dengan lebih terperinci dan bertujuan memudahkan kefahaman semua pihak dalam organisasi tersebut.